mewakili kepada mereka yang mempunyai bakat yang tinggi tetapi tidak mempunyai pakej yang lengkap supaya terus berada di sini, berjuang, berusaha, hilangkan sentak. Assalamualaikum, yo. Thank you pada yang sedang menonton channel aku ni, Azhan Rani. Alright, thank you sebab setia menunggu video-video terbaru. Right, sekarang kita berada di bulan kemerdekaan yang keberapa? Malaysia akan menyambut kemerdekaan yang ke-64 ya, dalam bulan Ogos. Walaupun dah 2 tahun kita terkurung, tapi buat kita yang masih lagi menghirup nafas segar di bumi yang terkurung ni, kita sama-sama bersyukur sebab kita masih lagi diberi peluang untuk meneruskan kehidupan di bumi tanah tumpah darah kita ni. Cakap pasal darah. Okey, bila cerita pasal darah ni, aku nak sambung sikit pasal derma darah yang pernah aku ceritakan dulu. Sambung sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, manis. Sebelum tu, untuk korang-korang yang esok free okey, esok aku nak jemput siapa-siapa yang rasa nak tahu info atau nak share ilmu ataupun nak dapatkan sedikit maklumat tentang derma darah ni. Esok kita ada sembang tentang derma darah ni. Buat pertama kalinya aku dijemput untuk bual bicara bersama Pusat Darah Negara dengan Dr. Nurhayati, Dr. Nuryati dari Pusat Darah Negara. So besok kita ada sedikit topik tentang derma darah ni. Jarang aku dapat bercakap dengan doktor-doktor pakar ni. Dan juga mungkin juga untuk korang yang dah menderma ataupun yang baru nak menderma, dah ada minat untuk menderma tapi nak tahu lagi lanjut lebih detail info dia, kita ke Facebook Pusat Darah Negara besok pukul 9 malam. Okey, esok berapa hari bulan ni? 7 Julai. Julai apa? Ogos. Esok 7 Ogos, hari Sabtu pukul 9 malam di Facebook Pusat Darah Negara. Jumpa nanti. Alhamdulillah. Ini buah dukung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, manis sangat. Alhamdulillah. Syukur ini buah pertama di pokok ni. Sebelum tu sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah abah aku sebab ni dia yang tanam. Terima kasih abah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey, sambung sikit lagi tadi pasal darah tadi. Kenapa aku selalu dapat soalan, orang tanya kenapa si Azhan tu derma darah katanya 2 minggu sekali dah boleh derma darah. Orang lain derma darah agak tapi 3 bulan sekali. Dia menipu ke apa tu? Kan scammer. Right. Jangan salah faham. Penderma darah ni kalau dekat Pusat Darah Negara ni dia ada 2 kategori. Satu kategori penderma darah whole blood, iaitu penderma sel darah merah sepenuhnya, dan yang kedua adalah penderma darah apheresis. So aku adalah penderma darah apheresis. Okey, macam mana dia kategori penderma darah apheresis dengan penderma darah whole blood? Alright. Untuk orang yang baru saja menderma darah, siapa yang pergi ke menderma darah, dia mesti menjadi penderma darah whole blood dulu. Okey. Itu penderma darah yang layak dan sihat dan layak menderma lah. Okey, penderma darah whole blood ni dia derma pun tak lama, dalam 10 minit ke 20 minit macam tu dah settle lah dia derma darah. Tapi penderma darah apheresis dia memerlukan lebih kurang dalam antara 40 minit ke 1 jam dengan menggunakan bantuan mesin. Okey. Untuk semua manusia, darah ni ada 4 komponen. Okey, aku ceritakan dulu. 4 komponen darah iaitu sel darah merah, sel darah putih, plasma dan platelet. Okey. Untuk pengetahuan lebih lanjut, aku tak nak bersyarah kat sini. Korang boleh baca dekat mana-mana laman web, boleh Google, boleh info dia. Cuma aku nak bagi tahu 4 komponen tadi memang penting. Memang ada dalam badan manusia yang sihat, yang dan normal. Dia kena ada 4 tu.
Bila kita ada kurang salah satu, maknanya anda bermasalah dan memerlukan sumbangan daripada penderma-penderma. Okay, bila macam aksiden di Dewan Bedah, orang yang terbakar kulit dia, yang ada masalah buah pinggang, kanser, thalassemia, dia sangat memerlukan sumbangan daripada penderma-penderma. Untuk menjadi penderma darah sel darah merah, whole blood ni, sesiapa pun boleh menerma. Semua orang boleh menerma. Asalkan dia sihat tubuh badan, dia mengamalkan gaya hidup sihat dan tidak ada komplikasi penyakit lain macam darah tinggi ke, ataupun dia ambil drug ke, kan. Itu wajib lah, kan. Dan yang penting berat badan dia melebihi 45 kg ke atas. So kalau korang bawah 45 kg ke bawah tu tak payahlah. Dan hemoglobin korang pun dalam paras yang dibenarkan, ya. Nanti dia akan cek setiap kali nak menerima darah. Okay? Baik, kalau siapa-siapa yang selalu ke pusat derma darah ni, dia akan tengok ada penderma darah yang darah dia disedut melalui mesin, dan ada yang tak perlukan mesin pun. Dia just daripada tangan dia dimasukkan satu jarum dan tiup terus ke beg darah, dan beg darah tu ditimbang-timbangkan macam tu kan. So korang kena semua pam darah dari tangan. Kemudian darah tu akan mengalir. Biasanya dia akan ambil 450 ml lah. Tu untuk penderma sel darah merah. Penderma darah apheresis ni memerlukan mesin. Dan mesin tu agak complicated. Dia akan masukkan salur. Kemudian dia akan sedut dulu darah merah setiap penderma dan dimasukkan ke dalam mesin, dan mesin tu nanti akan asingkan darah merah, darah platelet dan plasma. So ada 3. Sama ada kadang-kadang dia ambil dua-dua sekali, plasma dan platelet, dan dipulangkan semula darah merah tu pada kita. So ada 5 cycle yang berproses tu lebih kurang dalam 1 jam. Dalam 1 jam, 40 minit ke 1 jam macam tu. So dia sedut darah merah tu, kemudian dia masukkan balik, kemudian sehinggalah dia dapat yang cukup. So, biasanya 600 ml untuk apheresis. Jadi itu yang membezakan antara penderma darah, 2 kategori penderma darah tadi, apheresis dan whole blood. Kenapa whole blood tu dia boleh pergi 2 minggu sekali untuk menderma? Kerana untuk penderma darah whole blood, kita bagikan ketiga-tiga komponen tadi tu yang ada dalam badan kita, iaitu platelet, plasma tu semua yang ada dalam kandungan darah merah tu kita bagikan semua. Jadi dia perlukan masa yang lebih panjang untuk membiak darah baru. Jadi sebab tu perlukan 3 bulan. Okey. Kemudian untuk penderma darah apheresis pula, dia cuma ambil plasma atau platelet atau kedua-duanya sekali. Dan untuk membiakkan semula darah plasma ni tak perlukan masa yang panjang. Lebih kurang dalam 24 jam ataupun paling selesa dalam 2 minggu macam tu dia dah boleh menderma balik. Sebab darah merah dia tidak diambil. Jadi aku adalah penderma darah apheresis. Macam mana nak menjadi penderma darah apheresis? Untuk menjadi penderma darah apheresis, setiap penderma harus menjadi penderma whole blood dulu. Rutin dia 3 bulan sekali. 3 bulan sekali sebanyak 3 kali berturut-turut. Bermakna 9 bulan lah. Okay? Katalah dia buat bulan 1, bulan 3, kemudian dia buat bulan 6 dan kemudian dia buat bulan 9. Kalau dia punya konsisten berturut-turut, baru dia boleh jadi penderma darah apheresis. Lebih kurang macam itulah. Aku tak reti nak explain secara saintifik dan nanti pun boring kan. Jadi aku ceritakan dalam keadaan yang paling simple saja. Jadi tak perlu jadi penderma darah apheresis pun sebab penderma darah apheresis keperluan dia tidak begitu mendesak kalau berbanding dengan penderma darah whole blood. Kita lebih perlukan darah whole blood ya. Macam kalau kita baca hari tu, Pusat Darah Negara perlukan sebanyak 600 beg satu hari ya, untuk memenuhi keperluan darah seluruh negara ni. Tapi yang dapat terutamanya di area Lembah Kelang saja dalam 200 beg. Jadi menurun. Lagi-lagi sebabkan lockdown abadi ni, penurunan yang sangat mendadak, dan ini sangat-sangat merisaukan Pusat Darah Negara dan juga kita risaukan orang-orang yang memerlukan. Walaupun kita sekarang ni konsentrate dengan pesakit COVID, tapi kita jangan lupa ramai lagi dekat hospital sana yang sedang menderita sakit buah pinggang, sakit thalassemia dan macam-macam penyakit lah kat Dewan Bedah sana, kecemasan, yang memerlukan darah.
Dan sebab tu aku selalu cakap nak menderma ni, menderma darah ni perlukan orang yang tengah sihat. Yang korang-korang tu yang layak dan sihat tu pergilah menderma. Ada orang cakap derma darah ni boleh buatkan kau gemuk. Ya ke? Biasa dengar tak? Aku pernah juga dengar. Sebab dia kata lepas kau derma darah, kau rasa nak makan. Sebenarnya itu adalah mitos. Jangan dengar. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Dia pemikiran kita. Okey. Bila kita derma darah, dia mengikut berat badan. Kita akan menderma 350 ml ataupun 450 ml. Apa akan jadi pada masa yang singkat tu? Kita derma darah dalam masa 10 minit, kan? Jadi blood volume yang keluar daripada badan kita tu diperlu di-replace dengan fluid juga. Jadi kita kena minum banyak air, memastikan badan kita ni tak terasa macam ada air yang dikeluarkan secara masa yang singkat dan banyak. So pemikiran mengatakan akan mengemukkan tu tak betul. Tak tahulah korang perasan ke tak, kalau 2-3 tahun dulu, terutamanya sebelum pandemik diisytiharkan, korang akan nampak aku ni macam blue hippo. Aku tak tahulah korang, tapi mata aku sendiri pun aku nampak aku ni macam blue hippo dan macam nak meletup badan aku dengan boroinya. Sebab aku tak kontrol makan. Aku punya kolesterol terlalu tinggi. Jadi bila cek BMI aku pun dah hancur, dan dia boleh mengundang macam-macam penyakit. Di satu masa tu aku jadi macam aku kena buat sesuatu ni. So doktor pun cakap, Azhan dah makin border dah ni, kolesterol pun dah nak border ni, dah border. Jadi benda ni akan menyebabkan banyak nanti yang akan nak berkawan, penyakit jantung, darah tinggi dan sebagainya. Dan ini menakutkan aku. PKP kedua aku jadi murung sekejap. Terus terang aku cakap aku jadi murung sebab aku jenis tak boleh duduk diam. Aku hilang selera makan. So aku pun tiba-tiba rasa macam aku nak puasa. So mula aku puasa, tapi aku take for granted daripada tu, bila aku rasa aku boleh turunkan badan. So aku turunkan badan. Aku turunkan berat badan, dan dia berjaya, sebab aku kerap berpuasa dan aku kurangkan gula, aku kurangkan karbo. Dan lepas tu awal bulan 3 tahun ni aku pergi buat test blood lagi sekali, dan resultnya aku dapat selepas tu aku pun terkejut sebab aku dapat aku punya turunkan banyak kolesterol aku turunkan banyak juga aku punya uric acid aku. Jadi aku dah tak ada masalah tu dah. So alhamdulillah itu sangat terujakan aku dan syukur, dan aku kena cabaran aku sekarang ni, aku kena maintain berat badan yang ni walaupun nampak jatuh susut. Betul aku cakap, aku banyak seluar-seluar lama aku dah tak boleh pakai dah. Saiz badan aku, baju aku dulu pakai XL, sekarang dah pakai saiz M. So dia memang perlukan pengorbanan lah sikit. Kau kena, macam aku berlakon cerita untuk keluarga untuk disewa yang tak habis-habis shoot lagi sampai sekarang ni kan. Aku sampai 2 kali aku kena tukar baju. Tukar balik baju yang aku dah ambil tu sebab aku cakap saiz ni tak ngam. Nasib baik boleh, dan aku dapat tukarkan balik. Macam tu lah sebab dia turun mendadak. So seluar-seluar lama aku sampai sekarang pun aku tak dapat nak hantar tailor sebab aku nak kena kecil kan. Nak beli semua tak larat lah kan. So kalau korang nak sumbangkan seluar boleh lah. Sebab saiz dia lagi jauh. Cuma PKP 3 ni aku rasa aku dah macam naik sikit dah. Aku rasa lah sebab aku rasa aku macam makan. Jadi seronok makan. Selain daripada faedah kesihatan yang aku bagi tahu tadi untuk penderma-penderma darah yang aktif ni, untuk memastikan badan kau sentiasa sihat dan kau boleh aware dengan penyakit-penyakit yang mungkin dah hinggap dekat badan kau dengan usia yang makin meningkat ni, ada lagi benefit-benefit lainnya. Okey. Boleh cek juga dekat laman web ataupun kalau penderma darah yang ada buku merah tu. Buku merah tu dah macam pasport dah. Lagi-lagi sekarang ni pasport dah tak ada function kan, pasport keluar negara tu. Itulah pasport aku. Buku merah tu, dekat situ kalau korang perasan dia ada tulis, ada banyak list faedah-faedah penderma darah. Terutamanya faedah dari sudut mendapatkan yuran perubatan di hospital-hospital kerajaan. Ini pun boleh membantu juga. Walaupun aku tak suka tanamkan dalam diri aku kita menderma darah kerana nak dapatkan balasan-balasan material macam ni. Tapi sekadar untuk galakkan mungkin korang kena tahu juga
apakah keistimewaan-keistimewaan yang disediakan untuk penerima-penerima darah. Alhamdulillah. Korang percaya tak? Dalam hidup ni, dalam dunia ni, kita banyak buat benda yang kadang-kadang tak ada kena-mengena. Ya? Macam ramai tak tahu. Sebenarnya Duku Langsat dengan Rojak Pasembo memang tak ada kena-mengena. Langsung tak ada kena-mengena. Tapi Rojak Pasembo syok kalau makan dekat bawah pokok Duku Langsat ni. Lagi tengah-tengah petang macam ni. Yang tak ada kena-mengena pula macam kau dah tahu dekat kilang tu yang paling banyak kena kluster, tapi kilang dibenarkan kerja. Yang tempat-tempat lain, ni kan kalau aku cakap kan jadi isu sensitif pula kan. Isu-isu yang tak ada kena-mengena ni, yang tak mewujudkan kluster, itu yang ditahan, ditegah. Ayolah, tapi kita bukan dibayar gaji beratus ribu untuk fikirkan benda tu kan. Kita cuma boleh sekarang ni berdoa agak lah. Sampai 4-5 bulan nak doa apa lagi dah. Dah tak ada doa nak baca dah. Jadi apa-apa pun, jangan putus semangat untuk hidup. Tu je lah. Cakap kat diri sendiri kan. Jadi macam tu je lah. Aku cuma harapkan lepas tengok video ni, akan ada ramai lagi yang rasa yang tak pernah derma darah tapi terpanggil untuk pergi derma darah. Buatlah kerja amal ni sikit kan. Memang tak semua orang mampu nak keluarkan harta. Aku sendiri pun tak mampu nak buat macam tokoh-tokoh lain yang boleh berkongsi harta wang ringgit dia dengan banyak. Aku sendiri pun pakai hidung je. Jadi dengan ada sedikit nikmat kesihatan ni, aku rasa kat sini tanggungjawab aku. Kalau kita jangan persoalkan apa yang orang lain dah buat kan. Cakap kenapa orang ni tak derma kat sini, kenapa orang ni tak derma kat situ. Apa yang kita boleh buat pula. Kita tak boleh cara dia, kita buat cara kita. Cara yang kita mampu cukup. Dia cara dia, kita cara kita. Itu je lah kan. So aku harapkan ada yang terinspirasi untuk sama-sama derma darah. Dan kepada adiwira darah negara yang terus menderma darah tu, teruskan usaha korang. Semoga Allah merahmati korang. Semoga Allah mencurahkan kesihatan yang baik untuk korang, rezeki yang baik dan keselamatan untuk korang dan keluarga korang. Kita tak akan mati kecewa kerana kita tidak berharta. Tapi kita sepatutnya kecewa jika sepanjang usia dan nikmat hidup yang diberikan pada kita, kita tak pernah sekalipun mencurahkan jasa. Cakap macam yo je kan. Mana boleh pakai, kau pakai. Mana tak boleh pakai, buang jauh-jauh. Jangan tamak untuk berkongsi rezeki. Contohnya tadi aku beli rojak Pak Sembok. Lepas tu aku tak berapa rasa nak makan. Aku kongsi dengan Rafael ni. Rafael, makan. Entahlah, dia tidak nama dia Rafael. Aku pun tak sure. Tapi aku nak panggil dia Rafael. Bukan Israel. Rafael. Okay, salam semua. Teruskan tonton channel aku nanti. Thank you. Assalamualaikum. Muah sikit, muah. Habiskan Rafael. Finish that. Jangan membazir. Membazir itu amalan syaitan, wahai Israel.